Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan pula jika masih lagi ada guru jika ada guru yang belum add awak dekat dalam kelas dia, tapi dia minta awak masuk dalam kelas dia menggunakan kod. Okey. Ada dua cara, katakanlah dia bagi dalam bentuk link dekat dalam WhatsApp. Awak boleh masuk saja dan asalkan dalam telefon awak tu ada aplikasi Google Classroom, dia akan automatik terus buka dekat Google Classroom. Okey, katakanlah awak ada buka Google Classroom tapi dia tak terbuka. Jadi tak ada masalah. Boleh minta, senang cerita, boleh minta cikgu bagi kod. Okey, kemudian buka Google Classroom. Okey. Nak add dia pertama sekali paling penting, sebab katakanlah dekat dalam handset awak ada banyak ramai. Ada banyak akaun. Jadi buka balik semula dekat atas ni. Okey, pastikan akaun yang dipilih tu adalah akaun MOE awak Sebab kalau awak buka guna akaun peribadi biasa, even awak taruh 2-3 kali pun kod yang cikgu awak bagi tu takkan boleh buka sebab cikgu awak menggunakan akaun MOE Apa beza akaun MOE dengan akaun peribadi awak? Okey. Akaun MOE kita, akaun peribadi kita adalah akaun free yang mana kita panggil ada limited lah, maknanya limited user, kita panggil limited user. Jadi kita tak boleh akses dalam beberapa GB yang tertentu dan banyak lah dan tapi masalahnya untuk MOE ni dia punya servis unlimited kerana dia disokong oleh satu apa tu orang kata perisian yang kita panggil sebagai G Suite yang khas untuk education maknanya khas untuk semua pelajar, bukan di Malaysia saja tapi di seluruh dunia yang mana menggunakan Google ni. Okey, jadi maknanya awak punya Google Drive unlimited, Google Classroom unlimited. Maknanya segala apa yang kita isi simpan data dikira unlimited, asalkan awak pergi dekat situ dia dikira ada data online ada data online. Okey, apabila cikgu awak dah bagi data dan awak pun dah masuk Google Classroom dan awak dah pastikan bahawa akaun yang diletakkan di sini adalah akaun awak. Okey, pergi dekat ruang tambah. Okey, dia akan ada dalam bahasa Melayu masuk kelas ataupun buat kelas kalau dalam bahasa Melayunya. Kalau dalam bahasa Inggeris, create kelas, buat kelas, join kelas, masuk kelas ataupun join kelas lah. Okey, untuk awak jangan tekan create kelas. Create kelas awak buat kelas Okey, so awak join kelas. Okey, cikgu akan masuk bagi awak kod. Jadi masukkan nampak dia mesti kata to sign in with a class code. Masukkan kelas code tu tadi. Kemudian nanti dia akan bila awak dah masukkan kelas code tu betul, dia akan perkataan join yang berwarna kelabu kat atas ni dia akan bertukar jadi warna biru atau warna hijau. Dan apabila butang tu dah berwarna, awak tekan dan kemudian awak akan berjaya masuklah dalam kelas dia. Barulah nama kelas tu akan keluar beserta dengan berapa bilangan student dia Okey, baik. Di sini juga saya nak tunjukkan data. Maknanya bila kamu masuk nanti, maknanya kamu boleh tengok apa. Okey, bila kita masuk dalam satu buah kelas, misalnya kita akan dapat tengok stream, classwork dan people. Maknanya awak akan dapat tengoklah nanti kawan-kawan awak kat dalam ni. Awak tak boleh kacau kawan awak lah sebab semua orang dekat dalam ni maknanya kamu diperhatikan. Tu maksud saya. Maknanya awak diperhatikan bukan oleh saya tetapi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Jadi tolong gunakan orang kata bahasa manusia lah. Orang kata jangan guna bahasa asing bahasa asing, makhluk asing dekat dalam sistem dekat dalam kamu punya ni. Sebab ni dikira email rasmi. Kamu boleh pakai untuk kegunaan rasmi lah rasmi, macam contoh kamu nak hantar surat ataupun hantar email ke nak masuk universiti ataupun awak nak masuk sekolah asrama penuh maknanya cuma awak kena maklumkan kepada saya apabila awak bertukar ke mana dan di mana awak akan bertukar. Sebab tujuan dia kalau katakanlah awak berpindah daripada dalam negeri ke daerah ke dalam negeri, maknanya negeri di dalam negeri, maknanya dalam negeri 9 saja, tak ada masalah. Saya mungkin boleh berhubung dengan admin
di peringkat PPD daerah. Tetapi sekiranya awak berpindah ke luar negeri, ianya akan jadi satu masalah besar untuk saya kerana saya terpaksa memaklumkan kepada JPN dan seterusnya saya akan hantar satu laporan pula kepada pihak sekolah, kepada pihak KPM ataupun pihak admin, kita panggil super admin ya, supaya dia super admin di Negeri Sembilan akan dapat berhubung dengan super admin di negeri, sekolah di negeri lain yang awak masuk untuk hantar ID dan password awak. Ya, sebab dia tak sama macam yang dulu punya. Senang. Yang ini susah sebab data ni dia direct daripada APDM. Kalau data APDM kamu tak bergerak, maka data Google kamu pun takkan bergerak sebab dia bersaling berkait. Kalau kata dekat sekolah baru awak tu maknanya kerani masih belum admit awak ataupun guru kelas masih belum admit awak dalam data APDM tu, maknanya macam contoh awak dah awak dokumen tak cukup kan, dokumen yang awak hantar untuk pindah sekolah tu tak cukup. Jadi pihak sekolah ada hak untuk gantung awak punya masuk sekolah tu. Maknanya dia ada hak untuk bagi awak tak masuk sekolah selagi awak belum siap hantar dokumen pada mereka. Maknanya awak kena pastikan borang PBD awak lengkap, kad kesihatan ada, lepas tu ada kalau ada awak pindah tu semasa peperiksaan pertengahan tahun atau akhir tahun, pastikan slip peperiksaan tu pun ada. Kemudian lagi satu, borang PBD tu maksudnya borang PBD yang awak dapat lah daripada setiap subjek yang ada tahap 1, ada tahap 2 tu kan. Yang keseluruhan tu. Kemudian lagi satu, jika ada apa-apa kerja khusus awak perlu bawa bersama ya, supaya nanti tidak mengganggu tugasan cikgu yang berada di sekolah baru. Ya, di sekolah baru, sebab kalau awak tak bawa, awak tak boleh tukar. Contohnya lah, macam contoh awak pelajar tingkatan 1 KRK. Awak pindah dekat sekolah sana, awak tak boleh cari subjek, awak tak boleh berpindah masuk kepada subjek RBT. Awak kena straight terus masuk ambil subjek sekolah yang ada tawarkan subjek ASK saja. Sama juga dengan pelajar RBT, tiba-tiba awak pergi sekolah lain, awak nak ambil subjek ASK. Maknanya masa form 2 tiba-tiba awak nak ambil subjek ASK. Tak boleh. Maknanya dia selalunya cikgu sekolah lama dia akan tengok kepada base subjek elektif yang awak ambil masa tingkatan 1 tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi kalau awak dah form 1 dah ambil ASK, dia akan terus sampai tingkatan 3 ASK, awak tak boleh bertukar. Okey, kalau masa tingkatan 4 dengan 5 pun sama. Tingkatan 4 dengan 5, kalau kata awak bertukar sekolah, awak tak boleh saja-saja tukar subjek awak. Saja-saja tukar subjek awak, terutama untuk subjek yang mana kerja kursusnya dibuat masa tingkatan 4. Contohnya subjek pertanian, MPVA, sains pertanian, MPVA, sains rumah tangga, sains komputer dan juga subjek lain yang mungkin dia akan start pada masa awak tingkatan 4. Maknanya pada tingkatan 5 awak dah lebih pada pengukuhan untuk jawab kertas soalan bertulis. Jadi maknanya kena get ready lah, sebab masa kalau MPVA pula mereka selalunya akan ambil ujian untuk kemahiran untuk ujian kemahiran pada tingkatan 5 kan. Maknanya ujian kemahiran dia untuk dapatkan CJ kemahiran. Okey, apabila dah selesai tengok nama pelajar-pelajar ni, okey, tak ada masalah. Maknanya awak tengoklah, jika ada tugasan dia akan keluarlah dalam bentuk-bentuk ni. Cuma kena pastikan tarikh sebab macam contoh saya punya ada yang saya daripada tahun lepas, maknanya tahun 2020, awak jangan pergi jawab pula nanti kerangkang dikira lain Okey, pastikan tarikh yang awak tengok tu, kalau nak tahu tarikh tu betul atau tak, is better awak tengok dekat stream. Okey, stream awak akan nampak lah, maknanya new assignment, tarikh berapa hari bulan. Maknanya keluar, dan kemudian tarikh berapa hari bulan pula dia akan submit maknanya posted tu saya posted lah. Bila tarikh tamat, okey, bila awak tekan dia akan keluar instruction. Okey, tengok due date pada tarikh berapa hari bulan sekian-sekian. Awak boleh tahu sebenarnya dengan menggunakan telefon.
Okey, baik, itu sahaja daripada saya untuk pengenalan untuk awak join kelas. Okey, itu saja. Terima kasih.